tajuk ni panjang. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, sabar itu satu perangai yang terpuji pada syarak kita. Maka siapa yang berperangai dengan perangai sabar itu, bertuahlah dia. Siapa dah hak ni, dia bertuah. Kerana makna sabar itu deritakan diri, yakni tahan diri. Deritakan diri ni maksud dia bagi tekan pada diri. Walaupun kita tak mau macam tu, tapi kita tekan diri kita atas apa-apa yang dibencinya. Itu maksud sabar dari segi umum. Benda yang kita tak suka, kita tahan diri kita. Jam ni tak suka, tapi dah jam, sabar bila. Tak boleh sabar, dia nanti bagi signal kiri, dia nanti bubuh lain kecemasan, terus habis. Kan? Ada orang belok pula, dia nanti tak puas hati, dia nanti turun, duduk bertumbuk apa semua lebih kurang. Kan, jenis perongos ni pun tuan-tuan, yang ni nama dia tak boleh tahan sabar. Baik, nama kata sabar ni ialah tahan diri, deritakan diri atas benda yang kita benci. Itu sabar. Maka tak dapat tiada barang yang dibenci oleh diri itu sangat banyak. Tiadalah terkira akan seperti turun bala. Tengok ada orang kena ujian, bala tuan-tuan, dia mai ujian, habis rumah jahanam semua terbakar habis. Sabar di atas bala. Maka iaitu dibenci oleh diri dan menjunjung suruh Allah daripada sembahyang. Hak ni saya sebut tadi. Hak tadi pun sabar juga. Rumah terbakar hangus apa semua, anak mati lemah apa semua, ni semua ujian, pun sabar. Lagi satu, nama dia sabar dalam menjunjung perintah Allah seperti sembahyang dan menurut sekalian hukumnya, dan nak kena follow semua hukum yang Tuhan bagi ni. Maka tiada disukai oleh nafsu benci benda tu, dan menjauhkan apa yang haram dan sekalian yang ditegah syarak itu kira keberatan atas diri. Maka hak ni semua menjadi keberatan. Maka semuanya dideritakan dan tahan diri itu, menjunjung taat dan menjauhkan maksiat, dan deritakan apa sakit demam dan azab sengsara dalam satu ahwal. Itu sabar. Nah, baik. Bermula dalil yang menunjukkan atas terpuji perangai sabar itu ialah Quran dan hadis. Setengah daripada hadis itu iaitu barang yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya. Kita tengok hadisnya yang panjang. An Abi Sa'id anna nasan minal ansar sa'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahum atau kama qala. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya kata Abu Sa'id, beberapa orang sahabat daripada kaum Ansar telah meminta mereka itu akan sedekah atau apa-apa makanan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diberi mereka itu. Kan? Abu Sa'id cerita, beberapa orang daripada kaum Ansar, orang Madinah ni, dia tak ada makanan, dia mai jumpa Nabi, dia minta terus. Dan mereka pun tahu Nabi minta, fa'a'tahum. Nabi tak pernah tak bagi. Kalau kita dah minta kerak lagu tu, kan? Dia macam cerita apa? Cerita Piramli lah. Hari tu punya satu gantang, belum bayar 2 gantang. Kan? Hari ni nak minta lagi 1 gantang, macam mana? Kan? Kebanyakan kita macam tu lah. Sekali bagi boleh, 2 kali bagi tu kira kuat dah. 3 kali bagi, hak mula pun tak bagi balik lagi, tak boleh. Tapi Nabi SAW ini manusia yang tak pernah mengecewakan permintaan orang, dan sahabat pun tahu benda tu. Maka Abu Sa'id kata apa? Mailah beberapa orang daripada Ansar ini, sa'alun Nabi SAW, mereka minta kat Nabi. Mereka minta tu, dan mereka pun tahu Nabi akan tunaikan hajat mereka. Fa'a'tahum, dan Nabi bagi. Hadisnya sambung, summa sa'aluh fa'a'tahum, kemudian meminta lagi mereka itu kepada Nabi, maka diberinya akan mereka itu. Dah hari itu minta, ni minta lagi, Nabi bagi lagi. Tidak pula dikata oleh Nabi tak ada jikalau barang ada. Itu Nabi. Kalau dalam rumah tu ada, Nabi pergi tengok ada, Aisyah ada bagi. Begitu.
Dan tiada ia berbuat bakhil dan membalas dengan cakap yang menyakitkan hati. Nak cerca maki tak ada langsung. Itulah akhlak Nabi. Summa qala ma yakunu indi khair falan addakhirahu ankum. Kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir pemberiannya. Ini Nabi tuan-tuan ada tarbiyah. Nama kata murabbi. Murabbi ni maksud apa? Orang yang boleh bagi tarbiyah. Itu murabbi. Kan orang duk guna kata nama-nama tu kat ustaz apa semua ni kan. Murabbi ni maksud dia orang yang boleh mendidik. Nama dia tarbiyah, dia bagi tarbiyah. Nabi bagi, depa mai minta lagi sekali lagi pun fa'atahum, kata Abu Sa'id, Nabi bagi lagi sekali. Bila Nabi bagi, perangai duk minta tu Nabi tak suka. Tapi Nabi tak cerca, Nabi tak sakitkan hati mereka. Tapi Nabi tak mau orang Islam duk ada perangai ni. So kata dia ni baik, angkira lagu duk zuluk tangan je kan. Ada orang macam tu, dia ambil kesempatan atas kebaikan orang. Di pejabat pun serba lah, di tempat kerja. Member ni kalau baik kan, so kata dia hati dia baik. Ada orang tu dia macam-macam. Ada orang dia hati baik, dia tak fikir apa dah lepas tu. Dia kira kalau hang nak minta bantuan, aku boleh bantu, aku bantu. Sebab tu di tempat kerja ada orang yang kadang-kadang kawan boleh hutang dia sampai berbelas ribu. Kita ni hak tak boleh bagi, entah kita nanti kata apa-apalah hang boleh piduk hulung dekat dia. Hang tak tahu ke dia boleh perkena hang, dia boleh pi lagu tu saja dengan tak ada tulis hitam putih apa nak buat. Ini manusia ada yang Tuhan bagi hati dia lagu tu, hati kita lagu lain, hati dia lagu lain. Tuhan bagi dalam hati dia kawan baik dia, dan dia pun tak banyak duit, tapi kalau ada dia akan bagi. Dia ni pun duk hutang lah 400 sekali lagi tak ada duit, anak nak masuk universiti, nak pakai berapa, aku nak pakai dalam 1000 lah, hak 400 tu baru bayar 100. Tapi pasal dia ni baik, kawan ni walaupun tak mampu bayar juga sikit, bagi lagi 1000, dah jadi 1300 hutang. Selang apa pula, ada apa sakit, mak sakit ke apa pula ke, nak kena pakai duit lagi. Dia pun aku pun tak tahulah nak minta ke siapa. Orang semua bukan percaya aku, hang je duk bantu aku selama ni, hang bukan tak kenal aku, kita ni kawan daripada sekolah rendah apa semua. Dia dengar-dengar ambil lagi 2000 bagi. Tuan-tuan tahu, ada di pejabat, di tempat kerja, ada kawan-kawan yang boleh hutang satu orang sampai puluh-puluh ribu, belah-belah ribu. Kerana apa? Kerana baik dia ni. Baik. Maka Nabi SAW ketika sahabat duk main minta ini, ketika tu Nabi bagi, tapi Nabi tak suka amalan meminta tu jadi budaya. Itu tak elok. Betul-betul hang perlu, hang minta, hang hutang dan sebagainya. Tapi kalau hang jadi fi'il perangai, ini tak cantik. Asyik tak ada je duk minta kawan, asyik tak ada macam tu. Maka di akhir pemberian itu Nabi nak mengajak. Kemudian bersabdalah Rasulullah pada akhir pemberiannya kerana mengajar akan mereka itu. Apa kata Nabi? Wahai kaum, barang yang ada pada aku, maka tidak aku simpan taruh akan dia daripada sekalian kamu. Tu Nabi. Nabi kata, hampa minta dekat aku, benda tu dah ada, aku tak simpan dan aku tak taruh pun, aku bagi ke hampa. Telah aku beri pada sekalian kamu apa yang ada, kerana aku itu amat suka kepada baik, sebagaimana firman Allah di dalam Qur'annya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan bahawasanya ia bersangatan suka kepada berbuat baik itu. Ini sifat Allah Ar-Rahman. Dan Allah pun puji Nabi atas kebaikan dia. So Nabi kata apa? Aku ada, aku bagi, kerana aku suka kepada kebaikan. Baik. Kemudian Nabi sambung. Nabi kata dalam hadis ini, wa may yastaghni yughnihillah wa man yasta'fif yu'iffahullah. Dan siapa yang meminta pada Allah kiranya kaya dan tidak kiranya minta sedekah, nescaya dijadikan Allah akan dia tidak minta sedekah. Tuan-tuan nampak? Ini tarbiyah Nabi. Nabi kata, hampa minta, aku duk ada benda tu, falan addakhirahu ankum, aku tak simpan pun, aku bagi semua ke hampa.
Tapi aku nak bagi tahu, wa man yastaghni, siapa yang menuntut kekayaan daripada Allah, Tuhan yang Maha Kaya. Siapa yang berusaha untuk keluar daripada kemiskinan sehingga dia boleh jadi orang kaya. Siapa yang usaha untuk keluar daripada menjadi asnaf fakir dan miskin sehingga dia boleh bantu pula orang fakir dan miskin. Siapa yang minta kekayaan pada Allah, yastaghni yughnihillah, Tuhan akan kayakan dia. Makna dia, Nabi nak beritahu, kalau hampa duk minta macam ni, lagi aku duk ada, aku bagi. Tapi alangkah baiknya selepas aku bagi, hampa fikir macam mana esok aku tak minta dah. Yang tu hampa mau fikir. Esok hampa meminta lagi, aku duk ada, aku akan bagi. Tapi hampa boleh fikir tak satu jalan supaya esok aku tak mau minta dah. Dan kalau boleh aku nak jadi tempat Nabi yang boleh memberi pada orang. Baik. Kalau minta kaya pada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan kayakan kamu. Dan tidaklah kiranya minta sedekah lagi, nescaya dijadikan Allah akan dia tidak minta sedekah, tidak menadah tangan ke sana kemari, bahkan bersungguh-sungguh dia berikhtiar mencari rezekinya dengan jalan yang halal dan menutup malu. Tentang minta ni, kita jual ayak muka kita sampai orang kenal kita kaki minta. Maka berusaha sehingga kita boleh keluar daripada fakir dan miskin ini, menyebabkan kita tutup malu kita. Dan barang siapa minta pelihara dirinya daripada aib, wa man yasta'fif, siapa yang minta supaya Allah pelihara aib dia, yu'iffahullah, dan daripada segala yang haram nescaya dipelihara akan dia oleh Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sabda Nabi lagi, kata Abu Sa'id, wa man yatasabbar yusabbirhullah, wa ma u'ti ahadun syai'an huwa khair wa awsa'u minas sabri. Maksudnya, dan barang siapa menuntut sabar dan tiada keluh kesah, nescaya disabarkan dia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Serta menuntut jalan melepaskan daripada bala yang disabarkan itu, baik pun bala lapang atau sakit atau lainnya. Tu kita tengok halus yang kata terbiah Nabi ni. Yang meminta depan Nabi ni siapa? Orang fakir, orang susah, orang tak ada makan. Tapi Nabi tak mau mereka kekal macam tu. Maka Nabi nak didik dan terbiah mereka supaya mereka berusaha untuk keluar daripada kemiskinan. Kalau kita bubuh selagu lagu ni duk minta ni, lagu duk tarah bukit mampu aku pun boleh habis bukit aku. Kita nanti taruh lagu tu, kita nanti buat apa? Tarbiah sentak. Kita nanti kata tarbiah juga, kita bagi dia ni sentak sikit. Tapi halus tarbiah Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata siapa yang minta kaya pada Allah, usaha untuk jadi orang yang berharta, maka dia akan keluar daripada miskin dia takkan minta lagi. Siapa yang minta supaya Allah pelihara aib dia daripada melakukan benda haram, Allah akan pelihara diri dia. Dan siapa yang boleh sabar di atas lapang hampa, sabar atas susah, sabar atas semua ni, maka Allah Ta'ala akan kurniakan kesabaran pada dia. Itu dia sabda Nabi lagi. Dan barang yang diberikan seseorang daripada sesuatu ialah yang lebih baik dan lebih memadakan daripada sabar itu, maka tuntutlah pula apa kebajikan yang lain lagi pada Allah, dan usahakan pada menuntutnya dengan amal anggota atau kira bicara. Kesimpulan dia, Nabi nak beritahu, pilah usaha supaya hampa tak minta dah lepas ni. Begitu kata Abu Isa At-Tirmizi. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dan bermula ini hadis hasan lagi sahih. Baik,